Saya tak boleh nak simpan. Mungkin nampak saya marah, mungkin saya tertinggi suara. Saya marah bukan dia sebab apa, because saya sayang untuk dia. Dia boleh buat better. Marah tu tak adalah. Luar set saya lain. Saya ni bukannya ada apa. Tak ada. Nak retas-retas, saya bukan millionaire. Tak punca pun segalanya. Bang, awak baca kes tak? Awak tahu fakta tak? Tak laku. Ayat tu power bro. Saya cuma jalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pelakon, which is saya pun tengah syuting. Kalau orang tak suka apa yang saya boleh buat, saya minta maaf je lah. Orang rasa katal mata, merah mata. Saya tak boleh cakap apa sebab yang tunang dia aku, bukan korang. Buongiorno, come va? Wah, she's speaking Italian. Hai semua, sihat ke kat rumah tu? Buat apa? Seronok ke? Tengah bersesak-sesak nak pergi Cameron Highland, ke sana ke sini cuti-cuti Malaysia. Ingat SOP jaga, jangan nak berseronok sangat kat luar tu. Macam biasa, jangan lupa follow akaun Instagram Melody, Melody TV3 dan juga di Twitter Melody TV3 Official, ataupun kalau ada sebarang comments, kecaman ataupun rasa macam nak luah perasaan cinta, boleh letakkan hashtag Melody TV3. Okey, jom kita move kepada our first story. Ni Abi nak ucapkan tahniah kepada semua tim production yang mengeluarkan cerita apa cerita Kekasih Hati Mr. Bodyguard. Okey, congratulations untuk Reza, Rosli dan juga Sharifah Rose sebab cerita ni menjadi top number 1 di Disney Hotstar, tayangan yang paling tinggi. Alhamdulillah. Ada second season ke macam mana ni? Kita tak tahu. Nanti kita tunggu. Okey, now sempena Hari Deepavali, saya mengucapkan Happy Deepavali kepada semua rakyat Malaysia dan juga teman-teman saya yang menyambut Deepavali. Dan juga ni, sempena Deepavali ni kita nak bercerita sikitlah, nak tanya khabar sebab ni segmen selidik. Kita nak tahu apa sebenarnya sekarang ni diorang semua tengah buat artis berbangsa India yang Otai dan Junior. Macam mana diorang ni boleh kekal relevan dalam Malaysia sebab semua orang tahu siapa mereka, drama diorang semua orang tahu. Jadi jom, okey, go. Saya harap awak balik sini dengan ikhlas. Tapi kalau awak tak ikhlas sekalipun, tolong jangan. Baiklah, cerita seterusnya adalah mengenai drama yang mengungguli platform penstriman Disney Plus Hotstar Malaysia sejak ditayangkan pada 16 Oktober lalu. Tak lain tak bukan Kekasih Hati Mr. Bodyguard yang baru sahaja melabuhkan tirainya semalam. Kejayaan drama ini membuktikan pemilihan Instafamous sebagai pelakon juga boleh berjaya. Sejauh mana kebenaran itu? Jom kita bersama Reza Rosli dan Sharifah Rose. Sebelum ni ada isu di mana kita ambil personaliti media sosial yang mempunyai 1 juta pengikut kan untuk jadi pelakon. Ini secara tak langsung sebenarnya membuktikan bahawa Rose tetap ada bakat. Dia bukanlah pelakon kayu seperti yang orang cakap sebelum ni. Of course saya nampak dia down. Biasalah, benda tu semua kita kena terima dengan hati terbuka sebenarnya. Sebab setiap apa yang kita buat, sesuatu benda yang baru kita buat, tak semestinya kita perfect. Pisau lama-lama boleh tumpul. Bila kita asar lama-lama dia akan tajam balik. Sama juga seperti kita dalam industri. Kalau orang cakap kita kayu, jangan take it as a negative side. Kita ambil positive side. Di situlah di mana kita tingkatkan lagi mutu lakonan kita. Memang sangat-sangat tak expect. Because this is my first drama yang Rose lead and then memang tak ada experience. Mulanya I thought tak ramai yang boleh terima lakonan Rose. Tapi Alhamdulillah, I was quite shocked bila dapat tahu news yang rupanya rating banyak juga. And then dapat saya tambah second season. Alhamdulillah, sangat-sangatlah bersyukur. Kita tengok balik episod-episod sebelum ni kan. Saya sama-sama tengok dengan dia. Tengok apa yang kekurangan saya pun kadang-kadang saya tanya dia juga. Awak rasa apa kurang dekat saya? Apa yang kita boleh buat? Lepas itu kita boleh create. Kita avoid benda yang kita dah silap yang kita buat supaya tak buat lagi in the next episode terus-terus. Sebelum ni pun saya pernah bekerjasama dengan orang-orang yang baru juga. Tapi dengan Rose ni, dia menerima pendapat dengan hati terbuka. Dia menerima apa yang kita advise dan nasihat. Itu semua Rose punya effort dia. Itu yang saya respect sebab effort setengah orang rasa macam give up. Tapi saya bangga dengan dia because dia buktikan something. Sebab sebelum ni kita ada interview Rose dan Rose ada menyatakan Reza Rose ni seorang yang garang. Saya tak boleh nak simpan. Mungkin nampak saya marah. Mungkin saya tertinggi suara. Saya marah bukan dia sebab apa. Because saya sayang untuk dia. Dia boleh buat better. Marah tu tak adalah. Luar set saya lain. Luar set lain lah. Luar set sayang lah.
Janji tak korek. Kalau orang nak berpetikaikan macam orang kata Insta famous ke influencer ke untuk jadi pelakon tu tak salah. Itu semua rezeki. Kita percaya pada kerja kita. Kalau kita ikhlas dengan apa yang kita buat, insya-Allah semua benda akan menjadi. At first memanglah dia kacau mental sebab kita baca orang macam downgrade kita kan. Kita tak start apa-apa lagi, orang dah macam tak bagi peluang, dah condemn tu, kritik ni. Sebabkan dia baru, dia tak boleh. Yang lama boleh, tak boleh lah macam tu. Dia macam double standard. Kita kena bagi peluang yang sama rata. Setiap orang ada dia punya starting kan. Ni Rose punya start. Alhamdulillah dapat sambutan, Rose pun happy. Korang boleh terima. Setuju tak kalau setiap pelakon tu perlu bermula daripada bawah dan seharusnya diberikan peluang sebelum dinilai ada bakat ataupun tak ada bakat? Betul lah. Orang kata apa pun kita kena mula daripada bawah. My experience saya bermula daripada extra, lalu lalang. Tapi bagus lah dalam hidup ni kalau kita pernah gagal. Sebab bila kita pernah gagal tu bagi saya, kita naik ke level 1. Maknanya we try more, we do more. Assalamualaikum. Selamat menyambut Pesta Cahaya Deepavali. Minggu ini, Melody sempat bertanyakan kepada beberapa rakan artis kita tentang bagaimana mereka menyambut Deepavali pada tahun ini. Jom kita dengarkan. Hai Abang Setia. So, apa khabar? Khabar baik. Apa preparation Abang Setia sendiri untuk Deepavali kali ini? Memang preparation memang sudah buat lah. Pagi sudah masak. Tapi saya tak sempat makan pasal saya kerja. Tak ada. Sebab saya kerja. Tapi dekat Sungai Tani, dekat my parents house, diorang adalah diorang ajak kawan-kawan diorang yang terdekat lah. Datang daripada jauh, my parents still macam was-was lagi. Family I sangat-sangat chill sebenarnya. Kita orang tak ada traditional sangat. Kita orang still sambut lah. Kita macam satu Malaysia je lah. Semua datang je. Macam Hari Raya, macam Chinese-nya kan, Deepavali pun sama. Yang paling penting, kena bersih-bersihkan rumah. Paling excited kita semua just main mercun, makan and then back to work after the next day. It's an important celebration untuk Sasi. Macam kita tahu tahun lepas kita tak dapat nak celebrate Deepavali, tapi tahun ni kerajaan dah bagi kelonggaran. So macam mana dengan Nita? Nita balik ke macam mana? Saya tak dapat balik sebab kerja. Tapi kalau ia pun dapat balik, most probably Nita memang akan beli self-kit lah. Yang self-test kit. So siapa-siapa yang balik, yang menonton ni, yang balik kampung untuk holiday kan. Sebab Deepavali walaupun untuk mostly for the Indian community, but sebenarnya semua orang ambil peluang tu untuk balik kampung. Dia lebih meriah tahun ni. Bagaimana always being careful. You know, macam Sasi pun kalau buat function kat rumah, I think paling maksimum pun 8-10 orang je. So, tahun lalu I tak balik. Tahun ni I balik lah. Hari Deepavali, I akan balik Klang untuk 1 hari. Lepas tu, hari kedua, I akan balik ke Kajang buat small dinner untuk my neighbours and all that. Tapi ini kali ada longgaran. Tapi longgaran itu jangan pantas ikut. Sopi mesti mah ikut. Kalau nak panggil orang masuk rumah kita pun, macam family kita sendiri, saya ada 3 orang anak, pukul 8 1, 10 1, 12 1. Dia kasih time lah. Macam dia ada mari dengan family dengan. Janganlah lebih 20 orang semua tak boleh lah. 5 orang. 5 orang boleh lah. Deepavali ni kan dia akan ada banyak variety makanan kan. So maybe apa salah satu kegemaran Abang Setia yang memang Abang Setia tunggu kalau Deepavali datang? Kalau Deepavali biasa makan kambing, tapi masa untuk Deepavali kambing itu lain daripada biasa. Ada yang tak makan kambing, ada yang tak makan ayam. Ada yang tak makan daging. Berbagai-bagai ya, because bukan saja makanan. Of course, my favourite food is seperti orang lain. Nasi biryani, rendang kambing, lauk ayam. My mom dia every year different menu, tapi laksa kot. Macam Nita kan Indian and Thai. Tak adalah macam Indian sangat. Tapi my mom memang akan masak laksa siam. So yang tu sebab kebanyakan macam orang-orang yang datang kat rumah pun memang nak makan laksa. Okay, happy Deepavali kepada siapa yang menyambut, tak kisahlah macam Nita secara chill ataupun secara traditional. Happy Deepavali. And also siapa yang balik kampung ataupun pergi mana-mana, please stay safe. Happy Deepavali and happy holidays. Enjoy with everyone, celebrate dengan semua. Be good Malaysians. That is what we need. Varnakum. Itu dia. Ya Allah, rindu betul. Teringat Abang Setia. Bila kita tengok cerita Pimai Tang tu dulu kan. Masa tu, I very small. Kecil lagi. Yang kau... Yes. Okay, bos. Okay. Ben, sorry Ben. Nak kena tukar kerusi. Mak, kenapa pula ni? Standby for commercial break. Orang kata you punya ni accessories Fendi. Bunyi keting. Alamak, keting macam mana ni? Tukar ambil yang plastik. Okey, tukar plastik yang tapi yang paling murah, yang paling murah. Okey. Nanti kita akan kembali lepas ni sebab keting tak boleh. Ketang bunyi. Ketang. Okey, bye. Cepatlah, bye. Diorang semua memang tahu kerjaya kita orang macam mana. Ada manis dia tu lah. Tak adalah buruk sangat. Cuma ada juga manis. Wajak! Okey, kita kembali dalam Melody. Minggu ni
special. Okay, sebab saya bersama dengan dua sahabat saya yang dikatakan berlakon dalam berkolaborasi dalam satu drama. Hai Nadia Nisa. Hai. Hello Mar. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for coming guys. Thank you for Happy having us. Deepavali. Happy Deepavali. Cantik. Okey, korang boleh cerita sikit tak pasal kolaborasi antara korang berdua dalam drama Ion Sayap Pagi ni? Okey, kita berlakon sebagai staff Ion. Okey. So kita dapatlah berpengalaman masuk kat dalam mall tu. Macam kadang-kadang macam nak belilah semua benda kan. Masa tu sebab kita orang shoot time Ion dah tutup. Tak ada. Oh, maknanya after dah tutup baru korang masuk? After operating hours baru kita masuk. So it's a new experience to us lah. Yang bestnya kita boleh pakai nama kita sendiri, tapi watak berbeza. So dalam sitcom ni tajuk dia Bagaimana Kalau. Dia 22 episod komedi, 10 minit. So sangat cepat. Isu dia ringan tapi at the same time kita gambarkan behind the scene macam mana staff-staff Ion deal with their customer, apa-apa masalah yang ada seharian. So sangat mencuit hati lah basically. Maknanya korang dapat masuk dalam dunia diorang. Masuk dalam diorang, pakai uniform diorang. Mak jadi security. Saya security guard. Alhamdulillah. You ada post kat Instagram korang. Alhamdulillah sampai sekarang semua selamat. Betul. Pengalaman tu memang satu benda yang istimewa lah bagi saya. Lagi-lagi saya menjadi security guard dan baru saya faham Nabil, security guard ni adalah satu kerjaya yang sangat berdisiplin. Dengan pemakaian dulu, macam mana nak pakai baju tu, macam mana nak berdiri dan macam mana nak berkawal lah. So maknanya memang security guard is the first orang yang akan muncul dekat depan pintu tu. Ion tu kan? Yes. Depan pintu tu dia. Macam I pula I jadi pegawai customer service. So I kena apa-apa masalah customer tu, watak I lah yang kena deal. Dia menjadi penghubung antara customer dan juga staff-staff yang lain. Dia musical No, dia komedi. Tapi dia macam exaggerate sikit. I tengok macam ada macam musical. So I nampak somebody ada post on Instagram, dia macam ada. Oh tu waktu lapang. Waktu lapang yang korang waktu lapang kita buat scene sendiri. Okey, cerita sikit. Lepas kita dah lama duduk rumah tak dapat bekerja, sekarang semua orang dah boleh perform. Mak dah start perform on stage dah? Alhamdulillah masih online Bel. Masih online lagi Ada yang inviting me to perform outside, but bagi saya masih tak beranilah. So bagi online dulu, nanti kalau semua dah okey, insya-Allah kita boleh berjumpa lah di face to face ini performances. Alright, macam Nadia macam mana? Happy tak? You dah start balik bekerja? Dia macam green light je, kita terus macam keluar. Tapi berjaga-jagalah. SOP kan sangat ketat masa syuting. Korang pun sama kan? Nak kena buat swab test semua before shoot kan? Betul. Alright, so kita akan sambung lagi kejap lagi. Mi, nak cerita pasal Lovebird. Yes. Alah, pelakon-pelakon junior kita. Sekarang kan pelakon junior suka post-post kat Instagram. Showing off lover diorang. Dah bertunang. Sweet Kismina dengan Adam Lee. Alhamdulillah, congratulations. Pada 24 Oktober hari tu. Tapi dalam pada diorang bertunang ada pula isu timbul. Rambut si Adam Lee tu pula macam anime, colour blonde. Jadi orang sudah bising. Lah, itu pun nak bising ke? Kita dengar pada mulut Adam Lee. Okay, go! Saya nak nombor telefon awak. Boleh? Sorry, saya tak bagi nombor telefon saya sesuka hati dekat orang. Okey, kalau macam tu, laman sosial? Instagram, Twitter ataupun Facebook. Hampir 3 tahun menyulam kasih, pasangan romantis Sweet Kismina dan Adam Lee mengejutkan peminat dengan berita pertunangan mereka pada 24 Oktober lalu bersempena hari kelahiran pelakon wanita itu. Wah, ini betul-betul sweet ni. Tetapi dalam kegembiraan itu, penampilan Adam Lee dikritik gara-gara rambut yang dikatakan tidak sesuai untuk majlis pertunangan mereka. Sabar, tenang. Jom kita dengar sendiri apakah
kata Adam Lee. Firstly, kita nak ucapkan tahniah baru saja melangsungkan pertunangan dengan Sweet Gismina. Pertunangan you memang orang cakap baju dah cantik, rambut Sweet pun nampak lain, makeup memang meletup. Tapi ada yang samakan rambut Adam Lee dengan penyapu kering, ternyata tak sesuai untuk majlis pertunangan. Saya cuma jalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pelakon, which is saya pun tengah syuting. Kalau orang tak suka apa yang saya boleh buat, saya minta maaf je lah. Orang rasa gatal mata, merah mata, saya tak boleh cakap apa. Sebab yang tunang dia aku, bukan korang. Sebab masa tu memang saya tengah bekerja and colour rambut saya memang berkonti. Kalau yang tak faham berkonti, maksudnya kesenambungan, which is saya tak boleh nak buat apa-apa besar rambut saya sebab saya tengah jalankan drama and saya ada cuti untuk beberapa hari. So masa tu saya jalankan saya punya pertunangan. Takkan saya nak hitamkan balik and saya nak colour balik. Benda tu agak, satu, jahanam rambut aku. Second, banyak kerja nak kena buat. Orang ingat tunang ni semua macam biasa je. Tak kisahlah pertunangan ke, perkahwinan ke, pernikahan ke, memang kami tak goyang kaki. Actually bukan diorang sahaja, kita orang pun risau juga sebab gambar tu pula akan disimpan sampai bila-bila kan. Tapi rambut Adam tu memang digunakan untuk dia punya karakter sekarang ni. So bila tiba-tiba orang cakap pasal rambut Adam tu, kita orang cakap dah agak dah. Dia yang kata rambut karat, dia yang kata rambut penyapu. Lebih daripada gelak lah daripada marah. Tak boleh nak marah diorang sebab diorang tak faham kita punya situasi kerja kan. For us, kita orang tak take it too serious and kita orang faham bila ada yang menegur tentang rambut. Kedua ibu bapa Adam ataupun sebelah Sweet tak ada cakap apa-apa ke rambut masa bertunang? Family saya memang sangat simple. Memang dia orang faham saya daripada saya masuk industri sejak umur saya 19 tahun lagi. Apa yang kau buat ni, kira nasib kau semua. Tapi on the special day, sebab kita baru buka tau semua, baru dapat bekerja. Tapi memang kami dah merancang untuk bertunang ni dah agak lama sebenarnya. Memang nak cari special date untuk Sweet sebab masa tu hari jadi dia. Memang nak tak nak sebagai lelaki, insyaAllah sebagai seorang khalifah. Saya memang akan memilih untuk bagi dia happy. And family belah perempuan pun saya tengok memang tak ada cakap apa-apa langsung. And memang semua faham tentang kerja kami. Saya pun agak risau juga sebab yelah tiba-tiba, nah rambut kau oren, mahal. Baik keluarga Sweet ataupun keluarga Adam, diorang semua memang tahu kerjaya kita orang macam mana dan memang tahu tugas seorang pelakon adalah apa. Jadi bila dia nampak rambut Adam pun diorang kata macam ni mesti untuk watak. Even for us, untuk hari pertunangan kita, of course kita nak yang terbaik, kita nak nampakkan cantik, tapi it's between shooting, so memang tak ada nak buat apa-apa. Bagi saya tak ada masalah benda tu. Itu cabaran dan dugaan sebagai seorang pelakon sebenarnya. Kalau tak boleh terima kutukan, kritikan, aku tak payah stay dalam bidang ni. Sebab sekarang ni macam zaman laman sosial, orang akan berkata tapi jumpa depan-depan orang tak akan berkata macam mana yang ditulis. Daripada dulu lagi kalau negatif komen ke apa ke, kalau saya dah sampai limit saya, nak saya delete komen, saya block lah. Kau tak penting pun dalam hidup aku. Okey, tu dia kisah-kisahnya. Baru kita tahu. Tak apalah, biarlah nak rupa dia macam mana pun. Jadi dia bahaya. Yang penting dia bertunang. Okey, dekat studio kita ada Dr. Kasuma. Hi, how are you? Apa khabar, Bil? Mak, Nadia. Doktor, boleh tak bagi tahu sikit apa perasaan Dr. Kas tentang siri produksi Ion, Sayap Bagimu ni? Sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih sebab dapat berkongsi nilai-nilai kemanusiaan dan positif, dan juga sangat bersyukur dan berterima kasih kerana dapat bekerjasama dengan orang-orang yang hebat. Saya banyak belajar daripada mereka. Diorang memang hebat, Dr. Kas. Dah kecil. Very talented. Mak Adam pun sekarang dah mula berlakon banyak dah. Syukur. Tak lama lagi anugerah pelakon terbaik. Jatuh. Amin. Jauh lagi. Lambat lagi. Okey, Dr. Kas, Mark and Nadia bolehlah cerita juga. Apa yang susahnya, payah, cabaran kalau kita syuting during pandemic ni? Sebab korang syuting masa pandemic COVID-19 kan? So, apa yang rasa macam tak comfortable-nya? Ada rasa paranoid ke? To me, I suka sebab kita masuk during operation hours tu dah habis lah kan. Dah selamat. Jadi kita tak perlu risau tentang ada customer yang tengah sibuk nak membeli sebab kita pun faham during that time itu je masa yang diorang ada untuk membeli kan. Lepas tu kita nak kena bekerja pula during that time. Jadi saya rasa apa yang Ion buat tu walaupun dia mencabar dari segi timing untuk kita syuting, tapi dari segi menjalankan SOP tu kita akur lah. Okey. Dr. Kas, sebelum ni Ion ada menerbitkan 2 telemovie kan? Mungkin Dr. Kas boleh cerita pasal benda tu? Ya, tahun lepas kita terbitkan 2 telemovie. Yang pertama, Ayuh Kita Merdeka, sempena dengan Hari Kemerdekaan Negara, merupakan penghargaan dan terima kasih Ion kepada negara, dan juga sebagai penghargaan kepada semua frontliner, terutamanya frontliner retail yang lebih daripada 500,000 orang yang merupakan wira yang juga tidak didendang. Juga kepada 12,000 Ion Warrior yang setiap masa bekerja dalam waktu pandemik untuk memastikan kelancaran produk necessity itu tidak terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada telemovie Mak Chun Anjung Orang Kita dengan kerjasama TV3
di mana apa yang kita buat adalah Ion membuka ruang dan peluang kepada SME tempatan untuk membawa produk mereka ke pasaraya Ion, bukan setakat secara online dan juga secara offline. Bukan setakat dalam telemovie tetapi juga secara reality. At least diorang akan rasa dihargai lah selepas penat lelah tu kan. Okey, maybe korang boleh kongsikan sikit bila diorang boleh tengok, dekat mana. So, mesti peminat-peminat Nadia Nisa, Mak Adam ataupun mereka yang di Ion tu nak tahu macam mana nak tengok. Doktor? Sebenarnya cerita ni dah ditayangkan. Kita punya sitcom komedi Bagaimana Kalau ini dah ditayangkan bulan lepas. Jadi masih berlangsung sekarang setiap Isnin dan Selasa jam 9.50 malam hingga 10 malam. So 10 minit je korang ada peluang untuk tengok cerita ini. Ada ramai lagi yang terlibat juga. Ada Mak, saya, ada pelakon-pelakon yang lain juga. Ada Satar. Ada Nita Manis tadi. Nita Manis pun ada. Datuk Izlan Yusof. Sebab korang dah start posting kan? Ya, Datuk Izlan Yusof. Ada Vince Chong. Semua multiracial punya para pelakon yang terlibat dalam semua yang hebat-hebat lah. Of course. Kalau tak hebat, yang tak ambil. Okey, Dr. Kas, ada apa-apa kata-kata nak bagi tahu dekat mereka dekat luar sana? Sekarang ni sitcom Bagaimana Kalau sedang berlangsung setiap hari Senin dengan Selasa macam Nadia cakap tadi sehingga bulan Disember. Dan juga Ion raikan variasi kita telah pun ditayangkan pada bulan Oktober lalu dan boleh juga dilihat di Ion Malaysia YouTube channel. Saksikan. Ya, dan ada lagi yang paling besar. Sekarang ni kita masih tengah syuting untuk yang baru. Drama series. Ni 22 episod ni 39 episod lagi. Okay, good luck guys. Good luck. All the best. Abil doakan semuanya selamat-selamat. Okay, all the best to three of you. Thank you. Nanti kita semua akan kena support mereka untuk tengok cerita tu. Okay? Alright, see you guys soon tau. Okay, so kita move to cerita panas yang seterusnya. Okay, ni cerita pasal Usop. Nak tahu apa? Okay, go! Cerita seterusnya adalah mengenai penyanyi Usop yang baru saja mengikat tali pertunangan bersama wanita pilihan hatinya Nur Fatihah Khamis lalu. Alhamdulillah. Melody ucapkan tahniah. Macam saya ni, saya tak mau kawan lama-lama. Saya tak mau benda yang baik ni dilambat-lambatkan. Tunang ni memang banyak dugaan. Kalau boleh cepatkan, saya nak cepatkan. InsyaAllah. Majlis pertunangannya sudah. So nak tanyalah bila agaknya lah majlis pernikahannya? Majlis kami akan berlangsung insyaAllah pada awal bulan Februari. Fatihah, apa yang membuatkan you sendiri menerima Usop sebagai pasangan hidup? Firstly sebab dia berani jumpa family. Walaupun dia muda, dia berani nak jumpa. Dia gentleman lah orang panggil. So kat situ pun saya dapat, budak dia betul-betul suka kat aku pun. Mungkin lah dia betul-betul suka kat I. Why not I buka hati kat dia. Kriteria dia jenis yang tak pandang rupa, tak pandang letak. Yang saya suka sebab dia tinggi. Lepas tu dia, orang kata apa, good looking lah. Sebelum ni saya ada cakap, saya teringin nak ada girlfriend yang tinggi, cantik, putih, rezeki. Alhamdulillah. Pandai Usop pilih. Usop sebagai seorang selebriti pastinya tak lepas dengan komen-komen nakal dan ada komen-komen ada yang kata layak ke Usop ni memiliki gadis rupawan dan cantik. Bagi Usop sendiri bila baca komen-komen macam tu apa Usop boleh katakan? Ni semua dah tertulis dah sebab saya usaha. Kalau jodoh ni kalau kita usaha, saya usaha alhamdulillah dapat rezeki. Dia mau kat saya. And betul lah kalau orang macam ni nak kat saya. Saya ni bukannya ada apa. Tak ada. Datang-datang saya bukan billionaire. So dia boleh accept dengan saya. Family saya pun terima dia. Family dia pun boleh terima saya. Alhamdulillah. So kalau macam netizen nak cakap apa-apa ke, tak lah. Nak kahwin bukan apa nak kahwin. Tadi Usop cakap usaha nak dapatkan apa yang kita nak tu perlukan usaha apa semua. Nak tahulah apa usaha Usop lakukan. Ada macam ni. Kalau kita betul-betul nak dekat orang perempuan tu, kita pergi jumpa family. Macam saya pergi jumpa tu family dia. Kita kena gentle. Sebab hati dia saya dah tawar dah. So nak menambat hati family dia tu sebab dia semua abang-abang dia semua garang-garang. Betul. Tadi pun ada Usop cakap sebelum ni pun Usop pernah mengaku Usop ni tak ada rupa apa semua tiba-tiba beristikan wanita cantik. Baca kat komen ada cakap gila Usop ni taste pun tinggi. Seorang model cantik pula tu anak mami. Apa Usop boleh katakan? Dah tertulis lah. Saya pun nak cakap saya guna ke apa tak. Saya bukan macam tu. Sebab kita jujur. Jujur yang kita nak dekat orang tu. Kita ikhlas dengan orang tu. Walaupun muka tak boleh
pergi, tak apa. Janji hati boleh pergi. Ada orang cakap kan mungkin Fatihah pilih Usop ni disebabkan status Usop ni seorang selebriti dan keuangan yang stabil. Adakah sebab itu Fatihah pilih Usop sebagai pasangan hidup? Masa Teh kenal dia tak tahu dia artis. Dia ada pergi ambil dia, ada pulang apa tu. Hidup kami tak macam artis pun, macam pasangan biasa. Macam dia jumpa family I pun dia macam humble, dia tak tunjuk yang dia tu artis. So guys tu I macam respect lah, walaupun dia artis dia very humble. Okey Fatihah, kalau ada yang membandingkan Usop dengan Fatihah, komen Fatihah sendiri bagaimana? Bagi dia harta tu tak penting. Itu memang penting. Harta tu memang ada. Walaupun tak ada, kita boleh cari sama-sama, betul tak? Dia pun ada bisnes, dia pun ada bisnes. Dia boleh jaga aku, dia boleh terima aku, yang tu boleh cukup. Fatihah, dalam raut wajah Usop ni, apa yang Fatihah paling suka? Dia kalau tengok gigi saya, dia jadi macam lucu. Saya minat daripada raut wajah dia, walaupun macam tak lah handsome, orang kata tak putih, tapi at least ada manis dia tu lah. Tak adalah buruk sangat, cuma ada juga manis. Wajah! 저도 의미 있게 재미있으면서도 의미 있게 볼 수 있는 영화가 될 겁니다. 그러니까 많이 봐주시기 바랍니다. Ya, nak cakap kalau merajuk memang tak. Kembali lagi dalam Melody. Gitu. Libas rambut. Okey, ni ada information untuk anda semua. Kuasa lagu menjadi saksi, 2 jadi 1. 5 pasangan penyanyi telah membuat persembahan pada minggu pertama dan 3 pasangan layak ke peringkat seterusnya. Nanti minggu kedua ni, okey, lagu Cinta Kita 3 dengan penampilan lagi 5 pasangan untuk membuat persembahan. Lagu Cinta Kita musim ketiga dihoskan oleh Kamal Ali dan Ain Idrus, juga disertai oleh Mas Dayu dan Ajai sebagai juri tetap. Aura cinta kini tercipta kembali dalam lagu Cinta Kita musim ketiga setiap hari Ahad jam 9 malam di TV3. Okey guys, Marvel Studio memperkenalkan 10 adiwira baru menerusi filem Eternals dan berkisahkan tentang kumpulan adiwira luar biasa yang tinggal secara diam-diam di bumi lebih dari 7,000 tahun dan bertanggungjawab untuk melindungi manusia dari makhluk-makhluk jahat. Kalau korang nak tahu, Melody dapat menemui buah seorang pelakon filem itu, iaitu Don Lee. Akan bersama sekejap lagi. Kalau korang nak tahu, cerita ni dah keluar pun di Pawagam. So, kita roll VT. Okay, go! Baru-baru ini, tim Melody berpeluang untuk menemu ramah pelakon antarabangsa yang popular dengan watak aksi dan juga komedi. Siapa lagi kalau bukan Don Lee yang bercerita mengenai pengalamannya dalam filem Eternal yang sudah pun menemui penonton pada 4 November lalu. Hi Don Lee, how are you? How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. I'm good. It's an honor to having you here in Melody. Don Lee, when you got the call to join the MCU, be part of this giant franchise family, maybe you can share how does it feel like? 처음에 오퍼 받았을 때 제가 한 똑같은 이야기 6년 전부터 헐리우드에서 다른 많은 영화들 오퍼를 받았는데 타이밍이 잘 안 맞았고 내가 늘 출연하거나 starring or producing 하는 영화들이 계속 있어서 타이밍이 잘 안 맞았는데 어느 날 마블에서 이제 연락이 왔고 저는 마블의 오래된 팬이었는데 마블에서 연락이 와서 굉장히 감사하고 영광스럽게 생각했고 그 길가메시 역할을 받고 나서 처음에는 이게 거짓말인 줄 알았지만 나중에는 너무 기뻤고 그래서 그 이야기를 시크릿을 지켜야 돼서 굉장히 오랫동안 말을 못하게 돼서 되게 답답했지만 결국엔 굉장히 이제 즐겁게 영화를 찍게 됐고 너무 감사하고 기쁘게 생각합니다. Maybe you can share with us your experience working on Eternal, because I know that you and Angelina Jolie have so many scenes together, and how was it feel like working with, you know, like such a big superstars? 이터널스가 굉장히 스케일이 큰 영화라서 일단 스태프, 크루들만 뭐 몇백 명 되고 경호원들만 200명이 넘는 그런 큰 현장에서 촬영 한 달 전에 세트에 도착했을 때는 굉장히 허허벌판이었던 곳을 한 달 후에 진짜 나무하고 진짜 바위로 거의 산을 만들어 놨더라고요. 그래서 그걸 보고 굉장히 깜짝 놀랐던 기억이 있고 그래도 어쨌든 즐겁게 촬영하고 제가 액션이 많아서 액션 장면들을 굉장히 오래 찍으면서 몸이 힘들었는데도 굉장히 즐거웠고 그 다음에 엔젤리나 졸리는 저는 옛날부터 엔젤리나 졸리의 빅팬이었고 이번에 만나면서 굉장히 친한 친구가 돼서 굉장히 진짜 패밀리가 됐어요. 진짜 가족처럼
돼서 패밀리가 돼서 너무 오래된 친구가 같이 오랜만에 만나서 일하는 것처럼 굉장히 편하게 그렇게 일했던 기억이 있고 지금 사실 on 세트 말고 바깥에서도 굉장히 친한 친구로 지내고 있습니다. Alright, last but not least, why should Malaysian watch Eternal movie? 아까도 얘기했지만 간단하게 얘기하면 이터널스는 굉장히 엔터테이닝하고 아티스틱한 게 같이 들어서 다양한 사람들이 볼 수 있고 일단 굉장히 great diverse cast가 있어서 세계 모든 사람들이 즐길 수 있는 것 같고 엔터테이닝한 것과 굉장히 센 강력한 액션씬들도 있지만 그 안에 굉장히 사람들의 굉장히 사랑이나 삶과 죽음에 대한 이야기 그 다음에 인종이나 성별 그다음에 그런 거에 관계없이 사람들이 힘을 합치면 조화롭게 더 큰 힘을 낼 수 있다는 걸 보여줄 수 있는 좋은 메시지도 담고 있어서 즐거우면서도 의미 있게 재미있으면서도 의미 있게 볼 수 있는 영화가 될 겁니다. 그러니까 많이 봐주시기 바랍니다. 안녕하세요 말레이시아 여러분. I'm Don Lee. I played Gilgamesh in Eternals. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Why didn't you guys help fight Thanos? We were instructed not to interfere in any human conflicts. By who? We've loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it. Setelah perubahan penampilannya yang menarik perhatian orang ramai beberapa bulan yang lalu, kini penyanyi Aizat Amdan atau lebih dikenali sebagai AZ sudah pun terbang dan melebarkan karier muziknya ke peringkat antarabangsa. Bukan itu sahaja, difahamkan AZ juga baru saja melancarkan single terbarunya di sana. Wah, Alhamdulillah. Tahniah. Jom kita terbang ke Amerika Syarikat bersama AZ. Perkembangan terkini IZ tuk-tuk. Tanpa ada khabar berita, tiba-tiba IZ dah terbang dan berada di Los Angeles, California, Amerika Syarikat. Kenapa nak pergi overseas ke peringkat international, merajuk ke dengan industri kat Malaysia ataupun tak memberi? Tak ada nak cakap kalau merajuk memang tak. Malaysia telah memberikan segala-galanya dalam kerjaya saya. Tanpa sokongan daripada rakyat-rakyat Malaysia, fans saya, Aizona, saya takkan berada di sini. Ini adalah untuk kita semua sama-sama mengikuti perkembangan AZ ni bagaimana. Macam mana saya ubah daripada Aizat Amdan ke AZ, saya rasa fans saya menyokong. Itu yang saya sangat bersyukur. Sekarang ni saya berada di sini untuk bertemu dengan produser di sini. Sambil itu ialah melawat sahabat saya Yuna, dan semua ni adalah proses untuk melancarkan single kedua AZ berjudul Use Me. Bila dah cakap pergi ke Amerika Syarikat untuk bertemu dengan sahabat baik iaitu Yuna, satu nama yang besar gah di Amerika Syarikat, adakah AZ terinspirasi ataupun tiru ke perjalanan karier seni Yuna di sana? Hubungan saya dan Yuna memang sangat natural. Kami memang berkawan semenjak bermula di industri muzik tanah air. Projek ni pun projek kami bersama. Dia memang tidak ada rasa macam saya tiru dia atau dia tiru saya. Keakraban, persahabatan tu masih kekal hingga sekarang. Saya datang sini pun saya ada kawan lah. Adakah disebabkan karier muzik AZ sebagai Aizat Amdan di Malaysia tak laku, itu yang membuatkan AZ membuka mata untuk try market di sana? Tak laku? Ayat tu power bro. Rugi lah kalau kita hanya berniaga di negara sendiri saja. Muzik ni pun adalah perniagaan. Ini adalah inisiatif saya untuk ekspor muzik saya keluar negara. Dengan investment ni, ni dah macam bunyi financing pula. Dengan saya ekspor produk saya keluar negara, saya rasa keuntungan tu lebih besar dan insya-Allah akan memberikan lebih perspektif yang besar. Kalau ada rezeki, kalau ada peluang, apa salahnya kita cuba seperti macam mana Korea buat. Saya mempunyai bakat untuk menyanyi dalam bahasa Inggeris dan saya rasa rugi kalau saya tak gunakan bakat ini. Just drive my car, use my credit card.
Anas Amdan sebagai pengurus, apa ekspektasi management bila dah membawa Aizat ke peringkat antarabangsa? Macam start balik lah from zero, sebab kita ni macam tak dikenali langsung oleh pasaran global. Saya cakap kat Aizat, guna mentality tu, kau kosong lagi, be humble dulu. Tak boleh lah datang terus cakap, oh aku dah star kat Malaysia. Tak boleh fikir macam tu. We need to work harder. Setiap artis memang akan ada perasaan yang diorang nak reinvent ataupun dia nak buat benda baru. This rebranding ni dapat peluang kerjasama dengan satu juga artis antarabangsa, Yuna. Saya pun rasa macam terharu yang dia trust Aizat daripada artis-artis lain yang dia pernah work before. Saya rasa it's very positive lah. Yes, kolaborasi tu pun ada few nama sudah inline tapi saya tak boleh nak announce sekarang. Tapi banyak dah jumpa and Yuna pun sangat supportive. Belum anything yang final yet tapi ada banyak upcoming artis yang best sangat. Saya pun tak sabar nak tunggu diorang collaborate lah. Saya kagumi. Jikalau industri nak salahkan Nizam, bang, saya minta maaf bang. Saya minta maaf sangat akak. Janganlah salahkan saya. Saya dah habis tugasan saya bang. Kita kembali lagi dalam Melody. Wah, sudah berubah. Awas tau. Ada banyak jenis pemakaian dalam satu baju. Okey, tadi kita dah cerita pasal Nizam Zaidi kan. Kita dah dengar cerita pada Abi lah. As a mother kan, I rasa setiap manusia dalam dunia ni, tak kira lah artis ke pelakon ke penyanyi ke sesiapa ke, pasti buat silap. Jadi tugas kita ni, kita kena sentiasa memaafkan setiap orang yang buat salah dekat kita ke atau berkasar bahasa ke. Kalau kita salah pun, kita kena minta maaf juga. Jadi saya pun nak minta maaf juga sebab kita dah sampai di penghujungnya. I nak pusing lagi sekali sebab I rasa macam rindu sangat nak berpusing-pusingan. Jadi kejap lagi kita dengar pada mulut Nizam Zaidi sebab bukan minggu lepas, bulan lepas kecoh pasal Nizam Zaidi ditangkap oleh pihak berkuasa sebab penyalahan guna barang terlarang. Kita jangan berbual banyak. Jadi kita bersama dengan Nizam Zaidi. Okey, go. Baru-baru ini, industri hiburan tanah air telah dikejutkan dengan satu khabar berita yang melibatkan seorang pelakon yang ditahan oleh pihak berkuasa akibat daripada penyalahgunaan barangan terlarang. Bertenang, tidak mahu mengulas lebih lanjut, secara eksklusif, Melody dapatkan individu yang dimaksudkan. Aku bagi hina, aku rasa kau tahu apa yang ada dalam kepala otak aku sama macam dalam kepala otak kau. Assalamualaikum Nizam Zaidi, apa khabar? Waalaikumsalam, baik alhamdulillah. Pada 26 Oktober yang lalu, Nizam baru saja menyambut ulang tahun yang ke-29. Bagaimana dengan sambutan ulang tahun pada tahun ini? Sikit sebanyak adakah ia memberi perubahan ataupun membawa kelainan dalam hidup Nizam? Alhamdulillah, di bulan 10 ni banyak perkara yang terjadi. Nizam bersyukur di mana cara untuk mematangkan diri Nizam ni dengan cara yang sangat-sangat unik. Setiap kejadian adalah berlaku di bulan 10. Bersyukur pada orang paling terdekat iaitu keluarga, sahabat-sahabat anda, mereka yang sentiasa memberikan sokongan dan Nizam sangat-sangat terharu lah. Bagaimana dengan keadaan Nizam sekarang? Seperti yang kita tahu, baru-baru ni Nizam ada terpalit dengan satu isu yang melibatkan barang terlarang. Mungkin Nizam boleh kongsikan antara perkembangan terkini Nizam. Apa yang kita lakukan, baik ke buruk ke, itu antara kita dengan Allah. Alhamdulillah, sangat-sangat manis. Mungkin pada pandangan orang lain pahit. Tidak, pahit tu je kalau ditelan, ia ubat. Dalam hidup Nizam dan juga dalam kerjaya Nizam, pengalaman mematangkan kehidupan, tak ada sikit pun penyelesaian. Malah Nizam bersyukur dan redha. Nizam tak boleh nak kongsikan secara lebih detail kerana masih sedang berlangsung kan. InsyaAllah nanti akan Nizam share. Trust the process. Jangan pernah menyerah galak. Jangan pernah kata, aku buat sesuatu dalam life aku. Orang nak cakap apa, biarkan. Tak ada masalah. Kita mendoakan terbaik untuk diorang dan kita percaya ini semua ada hikmah di sebalik kejadian. Macam Nizam cakap tadi kan, kehidupan ni adalah satu perjalanan. Trust the process. Apabila terpalit dengan kontroversi yang sebegini, adakah sedikit sebanyak memberi pengajaran ataupun membuka mata orang ramai di luar sana kan untuk memperbaiki, bukan saja untuk Nizam tetapi bagi ramai pihak di luar sana? Apa yang berlaku adalah diri Nizam, tetapi ada fakta yang Nizam menjadi saksi di antara sekian cerita ini. Nizam tidak boleh ceritakan sekarang, masih dalam siasatan. Bila Nizam baca artikel atau sebagainya, lain ceritanya. Jadi Nizam tak boleh cakap banyak. Apa yang khalayak ramai ataupun umum tahu, itu adalah sekian-sekian. Tapi yang fakta itu Nizam dapat saksi, dapat kesedaran bahawa ada manusia sedemikian dan Nizam tidak salahkan sesiapa kerana asbab sedemikian yang menjadikan Nizam dapat manis itu. Okay,
This pun dalam siasatan lagi kan. Kita pun tak boleh nak tanya lebih. Tapi apa yang kita boleh tanya sekarang, adakah kebenaran itu ada berpihak kepada Nizam atau bagaimana? Itu Nizam tak boleh nak berkata sebab dia akan sikit banyak kan terpalit kepada yang Nizam ambil keputusan untuk tidak berkata ni. Bila orang tu buat salah, mungkin ada kebenaran dalam kesalahan tu. Dan kita yang tak tahu apa-apa ni, jangan pandai-pandai sebab dia akan menyampaikan kepada orang yang lain. Dia akan jadi lain cerita tu. Dapat sesuatu berita, hold, relax, sabar. Jangan buat andaian sendirilah. Dalam pada itu ada juga reaksi salah seorang rakan selebriti. Beliau setuju dengan kenyataan di mana individu-individu yang terpalit dengan bahan-bahan terlarang ini wajar diberikan peluang kedua. Mungkin apa Nizam boleh katakan apabila rakan selebriti turut memberi komen positif? Sesungguhnya kata benar, kita janganlah terus menilai orang tu disebabkan sesuatu kita terus chop dia sedemikian. Kita tak tahu, mungkin apabila kita beri peluang yang kedua, mungkin orang tu telah cuci tangan sepenuhnya dan Nizam percaya pada itulah. Apabila timbulnya isu yang melibatkan Nizam ni sekaligus, banyak pihak dah mula menyalahkan Nizam ataupun mengatakan Nizam adalah pencetus punca kepada industri kreatif tak boleh berjalan seperti biasa. Apa yang Nizam boleh katakan? Bisa kata diorang nak blame Nizam kerana punca apa segalanya. Bang, awak baca kes tak? Awak tahu fakta tak? Untuk pengetahuan, masa saya bagi salam kat rumah tu, saya dah habis tugasan saya. Saya bukan tengah syuting ya. Saya duduk di situ sebab saya berminat dan saya teruja untuk mengorek segala ilmu yang ada pada insan yang hebat ini yang saya kagumi. Jikalau industri nak salahkan Nizam, bang, saya minta maaf bang. Saya minta maaf sangat akak. Janganlah salahkan saya. Dia dah habis tugasan saya bang. Saya bukan kat set kena. Berilah saya peluang dan ruang. Kalau saya jadi punca, biarlah punca kepada kebaikan. Kehidupan kita ni bersyukur je lah. Naik, jatuh, terkolap ke, terbaring, menerap. Sorry. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab itu Nizamnya two piece. Passion dengan passion. Semangat dan sabar. InsyaAllah takkan pernah berhenti. Boleh curia, boleh tengah, boleh hokai. Nampak? She dah berubah watak. She sukalah minggu ni sebab I tak perlu pergi KL Fashion Week. I sebenarnya KL Fashion Week. Okay, thank you so much everyone menonton daripada awal tadi. Suka ke tidak dengan gosip-gosip panas? Suka ke tak dengan tetamu-tetamu kita? Kalau tak suka, tidak apa. Minggu depan kita ada lagi yang lagi hebat. Setiap minggu kita akan menjanjikan tetamu dan cerita-cerita panas, sensasi, kontroversi. Jadi kalau ada apa-apa komen, boleh hantarkan hashtag #MelodyTV3 dan juga Twitter MelodyTV3 Official. Okay, so tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum. Apresto.